Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, kita impikan rahmat Allah, kita impikan agar kita diampunkan segala dosa demi dosa oleh Allah. Marilah kita sama-sama memulakan majlis ilmu kita dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh kaum qarabahnya, dan tidak ketinggalan juga kepada seluruh sahabat handainya, dan juga kepada orang-orang yang sangat disayangi oleh kita dan mereka sangat menyayangi kita tetapi mereka sudah pun pergi meninggalkan kita, yang mungkin terdiri pada kalangan ibu ataupun bapa kita, tuan-tuan guru kita, sanak saudara kita, ahli-ahli qaryah yang sudah pun pergi meninggalkan kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan mengampuni kita semua. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan mereka dan juga urusan kita, dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka dan membangunkan kita sebaris daripada kalangan golongan salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Ya Allah, tiada kemudahan kecuali apa yang kau jadikan ianya mudah, dan engkaulah yang menjadikan perkara yang sukar jika engkau hendaki dengan kemudahan. Yang saya hormati pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, yang saya hormati tuan-tuan imam, para asatiz wa asatizah, seterusnya kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum ibu dan kaum bapa yang saya hormati dan kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan yang luar biasa kepada kita, berikan kelapangan dan keluasan kepada kita, berikan pelbagai kemudahan demi kemudahan, kenikmatan demi kenikmatan kepada kita. Dengan pelbagai kenikmatan, dengan kelapangan dan keluasan itu, kita dapat hadir pada malam ini untuk kita bersama-sama melaksanakan kefarduan daripada beberapa kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita baru saja selesai menunaikan satu kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah, iaitu menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian seterusnya kita meletakkan diri kita di dalam satu lagi kefarduan, iaitu kefarduan menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, bersyukur juga kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat meneruskan pembacaan kitab kita, iaitu Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Asy-Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, yang mana saya tak silap saya muka surat 22 betul muka surat 22, iaitu perkara yang kedua, kitab (21) dah 6 hari bulan 1, ya. Betul Keduanya kitab As-Sunnah An-Nabawiyah, betul ya? Baik.
Muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, alhamdulillah malam ini kita dapat meneruskan lagi pembacaan kitab berkaitan dengan tubuh badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana seperti mana disebut oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan bahawa mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan asas keimanan, di mana mencintai baginda selalu digandingkan dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memberi ancaman keras bagi orang-orang yang lebih mencintai perkara-perkara yang lain seperti keluarganya, hartanya, tempat tinggalnya dan lainnya, dan sebagainya, selain daripada mencintai Allah dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita membaca kitab sirah ini, sekaligus sebenarnya kita nak menzahirkan perasaan cinta kita, iaitu kecintaan yang tidak berbelah bahagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di mana pernah dinyatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Faqala an-nabiyyu la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Di mana pernah diajukan pertanyaan oleh Sayyidina Umar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau adalah lebih aku cintai daripada segala sesuatu melainkan diri aku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, demi jiwa yang engkau yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, hinggakan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri, wahai Umar. Maka Sayyidina Umar pun berkata, sesungguhnya bermula daripada sekarang engkaulah yang lebih aku cintai melebihi daripada diriku sendiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-an ya Umar, sekarang barulah itu yang dinamakan sebagai sebenar-benar cinta, wahai Umar. Jadi di dalam hadis ini nak menggambarkan, jika nak dibandingkan kecintaan demi kecintaan, termasuklah cinta terhadap diri kita ini sendiri, nak dibandingkan dengan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita letakkan kecintaan baginda Rasulullah SAW itu melebihi daripada kita cintakan kepada diri kita sendiri. Jadi alhamdulillah pada malam ini sebagai lambang bahawa kita ni sangat cinta, sangat sayang, sangat kasihkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam muka surat 22, di mana masih membicarakan berkaitan dengan soal, iaitu sumber-sumber untuk kita memperolehi fakta-fakta sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lain dan tidak bukan, iaitu sumber yang paling utama sekali untuk kita memperolehi fakta-fakta, hujah-hujah, maklumat-maklumat yang tepat berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kitabullah, iaitulah Al-Quranul Karim. Dah mana kita sudah pun selesai membincangkan berkaitan dengan sumber yang pertama, iaitu kitabullah. Seperti mana kalau kita lihat di dalam satu riwayat oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmizi, bahawa Nabi dikala mengirimkan salah seorang sahabat besar baginda Rasulullah SAW
iaitu Sayyidina Muaz ke Yaman. Lalu baginda Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Muaz, bima tahkum, dengan apa engkau akan menghukumkan? Di mana Rasulullah SAW sebelum dia hantar Sayyidina Umar ni ke Yaman, lalu dia tanya dulu, bila kamu tiba di sana nanti, pada waktu itu aku jauh, kamu tak boleh nak rujuk kepada aku, jadi dengan apa kamu berhukum wahai Muaz? Lalu Sayyidina Muaz menjawab, qala bi kitabillah. Lalu dia berkata, aku akan berhukum apabila datang sesuatu masalah kepada aku, maka aku akan berhukum dengan kitab Allah. Ini nak gambarkan sumber utama bagi segala sesuatu hukum, sumber rujukan bagi sesuatu hukum, sumber periwayatan bagi sesuatu pengkisahan, iaitu mesti hujah yang pertama ialah Al-Quranul Karim. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, jika engkau tidak didapati perkara-perkara yang ditimbulkan itu tidak ada di dalam Al-Quranul Karim, faqala fa illam tajid, dia kata, jika engkau tak dapati di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana pula engkau nak hukum? Lalu Sayyidina Muaz pun menjawab, iaitu bisunnati rasulih, iaitulah dengan sunnah ataupun daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nak gambar tertib dia selepas daripada hujah Al-Quran, iaitu sumber daripada Al-Quran, maka sumber yang kedua iaitulah daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya, qala fa illam tajid, bagaimana kalau sekiranya kamu tak dapati di dalam Al-Quran pun tak ada, di dalam hadis ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak ada, jadi bagaimana kamu nanti nak berhukum? Lalu Sayyidina Muaz pun menjawab, ijtahid bi ra'yi. Lalu dia berkata, iaitu saya akan berijtihad dengan fikiran saya sendiri. Maknanya iaitu yang disebut pada hari ini sumber hukum yang ketiga selepas Quran, selepas daripada hadis, iaitulah ijma' ulama, dan juga yang disebut sebagai juga al-qiyas. Jadi pernah juga Sayyidina Umar dia mengirim perintah kepada seorang hakim di Kufah, hakim yang sangat masyhur yang namanya Shuraih Al-Kindi, di mana di zaman Sayyidina Umar ni dia hantar hakim-hakim ke wilayah-wilayah pentadbiran dia, sebab wilayah pentadbiran dia sangat luas. Salah seorang daripada hakim yang cukup terkenal namanya Shuraih Al-Kindi. Lalu di dalam surat tersebut, Sayyidina Umar berkata kepada Shuraih, dia sampaikan iaitu sebagai garis panduan pentadbiran kepada Shuraih Al-Kindi ini. Dia kata, lihatlah yang telah terang kepada engkau yang ada di dalam kitab Allah, maka janganlah engkau bertanya lagi mengenainya kepada seseorang, dan apa yang tidak dinyatakan kepada engkau di dalam kitab Allah, maka ikutilah padanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini tuan-tuan sekalian, penulis iaitu Asy-Syahid Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau telah meletakkan sumber kedua iaitu di dalam sejarah periwayatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengkisahan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah selepas daripada sumber yang pertama Al-Quran, iaitulah kitab As-Sunnah Nabawiyah, yakni hadis-hadis. Kita tengok ni muka surat 22, muka surat 22. Jadi saja tuan-tuan sekalian, sedikit bila sebut sahaja As-Sunnah, bila sebut saja Al-Hadis, ada beza ke tuan-tuan sekalian? Di mana
yang dikatakan sebagai al-hadis, yang dikatakan sebagai al-hadis daripada sudut bahasa dia, iaitu yang baharu. Dia berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran ialah al-qadim, tetapi al-hadis iaitu sesuatu selain daripada Al-Quran yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya juga disebut sebagai perkhabaran juga. Al-hadis ini juga disebut sebagai perkhabaran, ataupun ada ulama mengatakan yang disebut sebagai al-hadis itu ialah yang dekat ataupun yang belum lagi lama. Tetapi bagi ahli hadis, mereka meletakkan bahawa bila sebut saja sunnah maka sama artinya dengan hadis. Bila sebut sahaja al-hadis maka sama sahaja dengan al-sunnah. Itu dia. Tetapi bagi pandangan daripada ahli bahasa, dia kata perbezaan hanya sekadar daripada sudut bahasa, iaitu bila sebut hadis iaitu membawa satu perkara yang baharu. Tetapi bila sebut saja sunnah, ia adalah membawa maksud jalan yang dilalui, sama ada jalan itu terpuji ataupun jalan itu adalah jalan yang keji. Jadi sebab itu kalau kita lihat baginda Rasulullah SAW pernah guna perkataan sunnah ini di dalam hadisnya, iaitu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Cuba kita tengok, Rasulullah SAW guna perkataan sunnah. Sebab itu kalau daripada sudut bahasa tak ada masalah. Maknanya sunnah ni ada yang dikatakan baik, ada yang dikatakan sunnah, yang dikatakan sunnah yang keji, sunnah yang tidak baik. Jadi tidak semestinya bila sebut sunnah ianya dirujuk kepada tubuh badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok ni, Rasulullah SAW sendiri guna perkataan sunnah. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang menjalani satu sunnah, yakni satu perjalanan yang baik, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala orang yang mengerjakannya tidak akan berkurang dengannya walaupun sedikit sehinggalah hari kiamat. Dan barang siapa yang mengadakan satu sunnah perjalanan yang jahat, yang buruk, yang keji, maka atasnya dosa dan juga dosa orang yang mengerjakannya sehinggalah hari kiamat. Jadi sunnah di sini maknanya ialah iaitu satu perjalanan, iaitu satu perbuatan yang dilakukan sama ada baik ataupun buruk. Boleh nampak Tapi daripada sudut yang lain, di mana ahli hadis mengatakan bahawa bila sebut saja al-hadis, bila sebut saja as-sunnah, ia sebenarnya adalah merujuk kepada tubuh badan baginda Rasulullah SAW yang melibatkan kepada 4 perkara. Apa dia yang disebut sebagai qaulan, fi'lan, taqriran atau sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut saja al-hadis, bila sebut saja as-sunnah, dia akan merujuk kepada 4 perkara yang ada pada tubuh badan baginda Rasulullah SAW. Itu yang disebut oleh ulama-ulama hadis. Bila sebut saja al-hadis, bila sebut sahaja as-sunnah, iaitu maka mereka mengatakan ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja yang disandarkan, apa sahaja yang dikaitkan, apa sahaja yang iaitu terjelma daripada batang tubuh Nabi Muhammad SAW, sama ada qaulan, ucapan dia, au fi'lan, ataupun perbuatan dia, au taqriran, ataupun takrir, iaitu perakuannya, au sifatan, ataupun juga sifat.
tubuh badan baginda Rasulullah, cara berjalan baginda Rasulullah, cara tidur baginda Rasulullah, semuanya rahmatan lil alamin, adalah membawa rahmat kepada sekalian alam. Okey, jadi sebab itu penulis meletakkan iaitu sunnah an-nabawiyah dalam kurungan hadis-hadis. Maknanya penulis meletakkan sama macam mana kaedah iaitu ahli hadis meletakkan as-sunnah sama dengan al-hadis. Maknanya sumber rujukan bagi sirah ataupun berkaitan dengan pengkisahan hidup baginda Rasulullah SAW, sumbernya yang kedua ialah daripada sunnah ataupun hadis baginda Rasulullah SAW. Baik, penulis mengatakan hadis-hadis Nabi yang sahih. Hadis yang dimaksudkan di sini ialah isi kandungan kitab-kitab hadis yang terkenal dengan kebenaran dan amanahnya. Contoh, iaitu dia kata, seperti kitab hadis Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik, ataupun Al-Musnad oleh Imam Ahmad, dan juga lain-lain. Banyak. Bila kita nak membicarakan tentang himpunan-himpunan kitab-kitab hadis yang sahih oleh oleh penghimpun-penghimpunnya, ada banyak, antaranya oleh iaitu Sahih Imam Bukhari, Sahih Muslim, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, sebab itu bila disebut sahaja antara sumber rujukan kepada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun pengkisahan terhadap batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumber yang kedua ini adalah datang daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok sedikit di dalam kita nak bicarakan tentang soal hadis-hadis baginda Rasulullah, di mana hadis-hadis ni juga dia ada pelbagai tingkatan. Ni saja sikit kita keluar sikit sebab itu untuk menjadi hujjah hanyalah hadis yang bertaraf sahih sahaja. Seperti mana kalau kita lihat hadis ini, di mana dibahagikan dengan beberapa bahagian saja sedikit. Ada hadis yang disebut sebagai hadis mutawatir. Hadis mutawatir iaitu hadis sama ada perbuatan ataupun perkataan ataupun takrir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana diketahui oleh beberapa orang sampai kepada satu bilangan yang tidak mungkin pada akal fikiran kita bahawa mereka itu bermuafakat untuk berdusta tentang perkhabaran tersebut. Maknanya hadis itu disampaikan daripada satu peringkat kepada satu periwayat, daripada satu perawi kepada satu perawi yang lain, di mana jumlahnya yang terlalu ramai, maka sehinggakan tak mungkin daripada sudut akal fikiran bahawa ianya ada unsur-unsur dusta dan juga perkhabaran yang tidak betul. Manakala hadis yang kedua yang dinamakan sebagai hadis masyhur ataupun juga dikenali dengan nama hadis mustafid, di mana hadis ini diriwayatkan daripada 3 sanad yang berlainan, di mana seorang ini iaitu melalui satu sanad, manakala satu lagi daripada satu sanad yang lain, manakala satu lagi adalah daripada satu sanad yang lain. Manakala contohnya pula iaitu yang ketiga, ada hadis yang disebut juga sebagai hadis sahih. Hadis sahih, di mana hadis sahih ni adalah merupakan
ya, hadis yang daripada sanadnya, daripada permulaan periwayatan dia, di mana setiap perawi-perawi itu dia ada sifat-sifat dengan adilnya, dengan dhabitnya, dengan sejahtera daripada keganjilannya, dengan kemudian apa nama itu, sejahtera daripada illah, iaitu kecederaan yang boleh memburukkan, iaitu akhlak ataupun memburukkan, iaitu apa nama itu, sakhsiah kepada perawi-perawi tersebut. Jadi hadis itu kalau diriwayatkan oleh perawi-perawi yang ada sifat-sifat seperti itu, maka ia dinamakan sebagai hadis sahih. Kemudian ada lagi dinamakan sebagai hadis hasan, dinamakan hadis hasan. Kemudian ada lagi dinamakan dengan pelbagai lagi nama-nama yang lain lah. Contoh, ini sekadar contoh-contoh je, iaitu ada yang dinamakan sebagai hadis dhaif, ada yang disebut sebagai hadis marfu, ada yang dinamakan sebagai hadis mauquf, ada dinamakan sebagai hadis mursal, ada dinamakan sebagai hadis muttasil, ada dinamakan sebagai hadis mahfuz, ada dinamakan sebagai hadis jayyid, dan yang terakhir ada dinamakan sebagai hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni adalah hadis iaitu palsu, hadis palsu. Jadi begitulah. Tetapi banyak daripada riwayat-riwayat berkaitan dengan kehidupan baginda Rasulullah SAW ini diambil daripada hadis-hadis yang sahih. Jadi sebab itu penulis letakkan iaitu hadis-hadis Nabi yang sahih. Inilah antara sumber pengambilan tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan bahawa apa lagi? Sumber yang kedua ini lebih luas dan terperinci dari yang pertama. Sebab itu kita kena ingat tuan-tuan sekalian, di mana di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quranul Karim menyebut iaitu ma farratna fil kitabi min syai'. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-An'am iaitu ayat 38, Allah Subhanahu wa taala sebut, dia kata ma farratna fil kitabi min syai'. Apa dia? Tidaklah kami tinggalkan walau apa pun sesuatu di dalam kitab itu, di dalam kitab Al-Quran itu. Maknanya dalam kitab Al-Quran itu tak ada satu pun benda yang Allah Subhanahu wa taala tak ceritakan, tak kisahkan, tak beritahukan. Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmatu wa busyra lil mu'minin. Allahu Rabbi. Di dalam surah An-Nahl Allah SWT sebut, dia kata iaitu telah kami turunkan kepada engkau Alkitab, yakni Al-Quranul Karim, untuk menerangkan bagi segala sesuatu dan untuk menjadi petunjuk dan rahmat, perkhabaran gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi nak tunjukkan Al-Quranul Karim ni di mana lengkap segala-galanya. Semua perkara ada diceritakan dalam Al-Quran Karim. Tapi kita jangan lupa, lengkapnya Al-Quranul Karim itu adalah bersifat ijmali, iaitu secara umum. Contoh aqimus salah di dalam Al-Quranul Karim, dirikanlah semayang. Allah tak cerita secara detail bagaimana nak semayang, betul? Hanya Allah meletakkan dirikanlah semayang. Betul, ada perintah daripada Allah, dirikanlah semayang. Bagaimana kita nak mendirikan semayang? Maka barulah datang hadis baginda Rasulullah SAW, sunnah baginda Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana nak mendirikan semayang. Lalu baginda Rasulullah SAW mengatakan, iaitu sallu kama ra'aitumuni usalli.
Semayanglah kamu macam mana kamu lihat aku bersemayang. Lalu Rasulullah SAW pun melaksanakan, iaitu qauli, rukun qauli di dalam semayang. Bagaimana surah Al-Fatihah Rasulullah SAW tunjukkan. Fi'li, bagaimana pergerakan, iaitu daripada takbiratul ihram sampailah salam, Rasulullah SAW tunjukkan. Qalbi, bagaimana cara nak niat di dalam sembahyang, Rasulullah SAW tunjukkan. Jadi maka lalu pendetilan kepada apa yang ada dalam Al-Quran, iaitulah ada di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab waktu saya di universiti dulu adalah beberapa orang sahabat-sahabat yang mana mereka terpengaruh dengan ajaran Kasim Ahmad, iaitu Jamaah Al-Quran Malaysia, di mana dia hanya berpegang kepada Al-Quran sahaja dan mereka tidak mahu iaitu berpegang kepada hadis ataupun sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, mereka akan membuat tafsiran-tafsiran yang hanya berasaskan kepada hujah-hujah Al-Quran, dan mereka sama sekali tidak akan iaitu mengambil hujah-hujah daripada hadis dan juga daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, lalu sebab itu penulis menyebut sumber yang kedua ini, maksudnya iaitu sunnah baginda Rasulullah SAW ataupun hadis baginda Rasulullah SAW ini, dia adalah lebih terperinci daripada sumber yang pertama, iaitu Al-Quranul Karim. Sungguh pun begitu, mungkin kita tidak dapat memberikan satu gambaran yang lengkap tentang kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dilahirkan hingga wafat, disebabkan kerana beberapa sebab. Bila apa nama ni nak wujudkan kitab sirah ni, disebabkan kerana ada kepelbagaian sumber yang kadang-kala ianya sukar untuk diperolehi secara tepat, dan juga ianya ada sebab-sebab perkara-perkara tertentu yang menyebabkan sesuatu pengkesan itu kadang-kala bertentangan di antara satu sama lain. Fakta-faktanya bertentangan di antara satu sama lain. Apa antara sebabnya? Sebabnya dia kata yang pertama, oleh kerana kita hadis ini disusun mengikut maudhu', mengikut bab-bab, mengikut tajuk-tajuk, mengikut iaitu fokus kepada kajian apa yang kita hendak, hasil apa yang kita hendak, ataupun dia kata tajuk-tajuk fiqh, ataupun mengikut unit-unit kajian yang bersangkut dengan syariat Islam. Maka hadis-hadis yang menceritakan tentang penghidupan baginda Rasulullah SAW berselera dan berkecamuk dalam maudhu' fiqh. Boleh nampak? Jadi maknanya di dalam hadis ni tak tersusun. Rasulullah SAW bila berlaku aja sesuatu peristiwa, Rasulullah SAW pun akan iaitu sama ada Rasulullah SAW akan menggunakan kaedah qauli, iaitu menyebut sesuatu tersebut terus menggunakan lisannya, ataupun menggunakan fi'li Rasulullah SAW, iaitu menggunakan kaedah perbuatan dia untuk mengeluarkan sumber hukum, ataupun taqrir, iaitu melalui perakuan dia. Tetapi kita kena lihat di sini tuan-tuan sekalian. Sebab itu kalau kita tengok mengapa ulama-ulama ni berselisih antara satu sama lain. Ada pandangan-pandangan yang kadang-kadang ulama ini kata A, ulama ini kata B, ulama ini kata C. Sedangkan kalau kita lihat sumbernya adalah satu, iaitu Al-Quranul Karim. Sedangkan sumber yang kedua iaitu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama jugalah di dalam kita meriwayatkan
pengkisahan baginda Rasulullah SAW ni nanti, kalau kita buka banyak buku-buku sirah, di mana buku sirah ni menceritakan tentang Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun sekian. Ada pula buku sirah lain mengatakan Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun sekian-sekian. Mengapa berbeza? Begitu juga pengkisahan seperti mana baru lagi kita sambut, iaitu Isra' wal Mi'raj. Betul di mana tuan-tuan sekalian, di mana berkaitan dengan tanggal berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj itu sendiri, kadang-kadang Allahu Rabbi, kita naik pening tuan-tuan sekalian, kerana ada pelbagai pandangan-pandangan yang berkaitan dengan iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Di mana kalau menurut pandangan daripada Imam Nawawi dan juga Imam Al-Qurtubi, di mana dia kata peristiwa Isra' wal Mi'raj ini berlaku tahun kelima daripada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nampak? Mereka tak tolak, mereka tak nafi, benar-benar Isra' Mi'raj itu berlaku kepada batang tubuh. Tapi bila? Iaitu Imam Nawawi, Imam Al-Qurtubi kata tahun kelima kerasulan. Tetapi Al-Allamah Mansur Furi mengatakan bahawa berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj itu pada 27 Rejab tahun ke-10. Nampak? Dah beza dah. Tahun ke-10. Yang tadi tahun kelima. Kemudian ada lagi pandangan mengatakan berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj ini pada bulan Ramadan tahun ke-12 nubuah Nabi Muhammad SAW. Nampak? Ada lagi pandangan mengatakan bahawa iaitu setahun sebelum berlakunya hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada Rabiul Awal tahun ke-13 nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pening tuan-tuan sekalian. Kita jadi pening. Macam mana ni? Orang ni kata tarikh sekian, orang ni kata tarikh sekian. Jangan pening. Ini adalah disebabkan kerana nampak iaitu kitab-kitab hadis ini, kata di penulis, di mana ia disusun mengikut maudhu'. Seperti mana contoh, kalau sekiranya ulama-ulama hadis ataupun disebut sebagai muhaddisin, ulama-ulama hadis ni atau muhaddisin ini, mereka membahaskan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai seorang yang dijadikan sebagai uswatun hasanah, iaitu contoh ikutan bagi ummah. Maka kerana itu tuan-tuan sekalian, mereka akan pindahkan dan mereka akan terangkan segala-gala yang bersangkutan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada sudut riwayat baginda sallam, perjalanan hidup baginda sallam, mengenai budi pekerti baginda Rasulullah sallam, keistimewaan baginda Rasulullah sallam, tutur kata baginda Rasulullah sallam, perbuatan-perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka tidak mengisahkan berkaitan dengan soal hukum. Ulama hadis ni dia tak ambil kisah berkaitan dengan soal hukum. Tapi ada satu lagi golongan yang dinamakan sebagai ulama usul. Ulama usul ini pula mereka akan mengambil hadis-hadis Rasulullah SAW ni, tapi menggunakan kaedah apa dia, iaitu melihat bahawa baginda Rasulullah SAW ini adalah sebagai pengatur undang-undang yang disebut sebagai dusturul hayah, untuk menerangkan kepada manusia bagaimana perlembagaan hidup kepada manusia. Maka sebab itu mereka akan ambil hanya hadis-hadis yang berkaitan dengan macam mana nak wujudkan dasar-dasar ijtihad. Dasar-dasar ijtihad, macam mana cara nak gubal undang-undang syarak ini. Jadi maka sebab itu mereka tak ambil kisah
iaitu tentang soal budi pekerti baginda Rasulullah SAW, riwayat kehidupan baginda Rasulullah SAW, perjalanan kehidupan baginda Rasulullah SAW, tapi mereka mengambil hanya untuk fokus kepada berkaitan dengan iaitu dasar-dasar hukum untuk dijadikan sebagai ijtihad. Maka golongan ini dinamakan sebagai mujtahid. Manakala di golongan ketiga pula, golongan ketiga ni ulama-ulama fiqh, ulama-ulama fiqh. Ulama fiqh ni pula dia mengkaji juga hadis-hadis Rasulullah SAW, mengkaji iaitu sunnah-sunnah baginda Rasulullah ni, tapi pengkajiannya ialah membahaskan kepribadian baginda Rasulullah SAW untuk melahirkan sesuatu hukum syarak, iaitu di mana hukum mengenai para mukallaf, termasuklah hukum wajib, yang hukum yang 5 tu. Apa dia? Wajib, haram, harus, makruh dan juga mandub ataupun sunnah. Jadi sebab tu kalau kita lihat iaitu perbezaan daripada fokus menyebabkan iaitu kepelbagaian pandangan-pandangan dan juga kepelbagaian daripada sudut iaitu dapatan-dapatan dia. Okey, B dia kata, oleh kerana para ahli hadis, terutamanya penyusun kitab-kitab hadis yang 6, tidak memerhati akan soal ini ketika mengumpulkannya untuk disusun mengikut sejarah hidup Rasulullah SAW, apa yang mereka tidak titik beratkan ialah apa yang mereka titik beratkan ialah penyusunan mengikut maudhu' ataupun tajuk-tajuk fiqh seperti yang disebutkan tadi. Jadi sebab tu bila tidak ada satu pengkajian, tidak ada pengkhususan berkaitan dengan sirah baginda Rasulullah SAW di peringkat awal ini, maka itulah yang menyebabkan sirah baginda Rasulullah SAW di peringkat awal ini di mana tidak ada satu penyusunan yang teratur. Bila berlakunya penyusunan ini, penyusunan sirah baginda Rasulullah SAW ni, bila tuan-tuan sekalian? Lalu kita masuk yang ketiga, iaitu bilakah bermulanya penulisan kitab-kitab sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca bila bermulanya yang kita baca-baca kitab sirah ni, di mana dia sudah agak terlalu lewat penulisan tersebut. Baik, kita tengok perihal riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman silam adalah melalui dari maulud ke maulud tanpa mendapat perhatian untuk dibukukan. Nampak? Daripada zaman baginda Rasulullah SAW, tak ada satu buku yang menulis tentang riwayat hidup baginda Rasulullah SAW secara detail, tak ada. Waktu di zaman para sahabat tak ada, di zaman para tabi'in pun tak ada. Bilakah berlaku penulisan tersebut? Baik, iaitu setelah beberapa ketika terdapat beberapa orang yang telah mencuba mencatat riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ala qadar yang sampai ke pengetahuannya. Antara mereka itu adalah seperti Urwah ibnu Az-Zubair yang wafat tahun 92 Hijrah. Maknanya selepas daripada baginda Rasulullah SAW, iaitu 92 tahun selepas Rasulullah SAW baru ada usaha-usaha untuk penulisan sirah baginda Rasulullah SAW secara terperinci. Siapa dia penulis yang paling terawal? Urwah ibnu Az-Zubair, yang mana ia wafat tahun 92 Hijrah. Yang kedua siapa dia? Aban bin Osman yang wafat tahun 105 Hijrah, yang meninggal dunia tahun 105 Hijrah. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga Wahab bin Munabbah ataupun Wahab bin Manbah, iaitu yang wafat, yang meninggal dunia tahun 110 Hijrah.
dan juga Syarhabil bin Sa'ad yang meninggal dunia ketika pada tahun 123 Hijrah, dan juga Ibnu Syihab Az-Zuhri yang meninggal dunia tahun 124 Hijrah. Mereka adalah tulis sedikit sebanyak tapi tidak terperinci. Di sana sini adalah mereka sudah mula nak menulis riwayat hidup baginda Rasulullah. Tetapi apa penulis sebut? Sayangnya apa yang ditulis oleh mereka itu telah hilang. Ada disebut bahawa mereka telah menulis sirah-sirah baginda Rasulullah ini, Urwah bin Ibnu Az-Zubair, Aban bin Osman, Wahbah bin Mambah, Syarhabil bin Sa'ad, Ibnu Syihab Az-Zuhri, ada menulis. Tapi dia kata, Al-Syahid Al-Syekh Ramadan Al-Buti kata, sayangnya tulisan-tulisan mereka berkaitan dengan sirah baginda Rasulullah telah hilang. Hanya tinggal beberapa bahagian-bahagian yang sudah tidak tersusun lagi, yang berkecamuk, di mana setengahnya terdapat di dalam kitab At-Tabari dan sebahagian lagi telah tersimpan di bandar Heidelberg di Jerman. Bayangkan, dah lepas ke Jerman dah sebahagian daripada penulisan-penulisan berkaitan dengan sirah baginda Rasulullah SAW. Dia kata bahagian yang tersimpan di Jerman tersebut, iaitu di bandar Heidelberg itu, ialah sebahagian saja daripada tulisan iaitu Wahbah bin Manbah. Itu pun dia kata hanya tinggal sebahagian je lagi, manakala yang selebihnya sudah tidak dijumpai lagi. Kemudian dia kata timbul pula satu angkatan. Jadi dah selepas angkatan pertama ni dah hilang dan juga sudah tidak lagi dapat dikesan secara keseluruhannya. Kalau ada pun sudah tidak lagi tersusun, berkecamuk di sana sini. Maka dia kata timbul satu angkatan penyusunan riwayat hidup baginda Rasulullah SAW pula, iaitu angkatan yang kedua. Angkatan kedua ni siapa dia? Iaitu antaranya ialah Muhammad bin Ishaq yang meninggal dunia tahun 152 Hijrah. Kemudiannya ialah Al-Waqidi yang telah meninggal dunia tahun 207 Hijrah, dan juga Muhammad bin Sa'ad yang meninggal dunia tahun 230 Hijrah, penyusun kitab At-Tabaqat Al-Kubra. Jadi ahli sejarah sebulat suara mengatakan bahawa apa yang ditulis oleh Muhammad bin Ishaq merupakan satu-satunya maklumat dokumen sejarah Rasulullah SAW yang paling benar, yang sahih, yang boleh dipegang. Tetapi malangnya kitab beliau yang berjudul Al-Maghazi wa As-Siyar, iaitu telah hilang, dan kehilangannya mengakibatkan iaitu hilangnya intisari berkaitan perpustakaan ataupun maklumat-maklumat berkaitan dengan sejarah-sejarah lengkap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah datang generasi ketiga, tuan-tuan sekalian, penyusun kitab sirah generasi ketiga. Dia kata di Al-Syahid Syekh Ramadan Al-Buti ni, dia kata setelah masa beredar setengah abad lamanya. Bayangkan tuan sekalian, maknanya setengah abad, maknanya 500 tahun barulah ada penulisan berkaitan dengan iaitu sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia tuan-tuan sekalian? Maka pada waktu itu timbullah dia kata iaitu seorang pengatur, penyusun sirah yang sangat masyhur, yang sangat hebat. Namanya ialah Abu Muhammad Abdul Malik, yang terkenal dengan gelaran Ibnu Hisham. Hari ini kita kalau nak apa nama maklumat yang paling lengkap lah, nak dapat tentang berkaitan dengan sirah baginda Rasulullah, maka penulis yang sampai pada hari ini, yang lain semua dah hilang maklumat, dah berkecamuk, iaitulah satu sirah yang dinamakan sebagai Sirah Ibnu Hisham. Nama sebenarnya Abu Muhammad Abdul Malik.
beliaulah yang telah menghidangkan kepada kita iaitu saringan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang sangat menarik, yang mana kata di penulis sebenarnya apa yang dikarang oleh Ibnu Hisham itu sebenarnya adalah hasil daripada kandungan Al-Maghazi wa As-Siyar yang telah dikarang oleh Ibnu Ishaq yang dimaklumkan telah pun hilang, yang sudah tidak dapat dikesan lagi, tetapi di mana Ibnu Hisham telah menulis semula sejarah tersebut. Okey, kita nak habiskan sikit lagi. Ibnu Khaliqan telah menegaskan dalam bukunya sebegini. Ibnu Hisham ni dia merujuk pada Abu Muhammad Abdul Malik, yang mana inilah satu-satunya penulisan sirah yang paling sempurna, paling lengkap. Itu pun setelah 500 tahun kewafatan baginda Rasulullah. Dia kata apa dia? Ibnu Hisham ini ialah orang yang mengumpul riwayat Rasulullah SAW daripada kitab Al-Maghazi wa As-Siyar yang dikarang oleh Ibnu Ishaq, setelah disaring dan dibuatkan beberapa pembaharuan, tambahan dan ringkasan. Kemudian hasil inilah dikenali dengan nama Sirah Ibnu Hisham. Ya baik. Akhirnya barulah dia kata setelah itu orang-orang lain, penulis-penulis sirah lain mengikuti jejak-jejak langkah mereka di dalam usaha mengarang dan juga menyusun sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat antara mereka yang cuba membentangkan pelbagai aspek hidup baginda Rasulullah SAW. Sebahagian daripada mereka yang lain pula cuba mengkaji daripada pelbagai sudut-sudut hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh kitab yang ditulis ini penulis-penulis yang selepas ini, maknanya mereka yang sudah pun hidup iaitu 1000 tahun selepas kewafatan baginda Rasulullah. Antaranya siapa dia? Iaitu Al-Asfahani dalam kitabnya Dalail An-Nubuwah. Dia menceritakan tentang tanda-tanda kenabian. Dia ambil fokus itu je, tentang dalil-dalil ataupun tanda-tanda sejarah-sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang menyingkap berkaitan dengan soal Asy-Syama'il, iaitu berkaitan dengan perwatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisnya oleh Imam At-Tirmizi, dan begitu juga oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Zadul Ma'ad dan sebagainya. Dan sehinggalah pada hari ini iaitu kita sedang baca buku Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Asy-Syahid Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan pengkisahan bagaimana bermulanya iaitu penulisan sejarah dan juga sumber-sumber pengambilan periwayatan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya fikir cukup sekadar itu dulu yang dapat anda sampaikan. InsyaAllah pada bulan depan kita akan sambung kuliah kita insyaAllah. Jadi sebelum nak berakhir, tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan ingin membantu Mahat Tahfiz saya, di mana saya ada bawa produk-produk Mahat Tahfiz saya, iaitu telur masin dan juga telur itik mentah pun ada. Kemudian selain daripada itu juga ada produk-produk yang lain, termasuklah iaitu sabun basuh dan juga biskut majrin. Itu semua adalah merupakan produk-produk yang dikeluarkan oleh Mahat Tahfiz saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma
إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.